Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi anda semua ke dalam channel Muhammad Iskandar, di mana channel ini banyak memberikan video-video yang terbaik untuk anda semua. So, apa kabar anda semua? Diharapkan anda semua sentiasa dalam keadaan sihat-sihat selalu. Puasa tak hari ini, diharapkan semua puasalah. So, pada hari ini saya akan menceritakan kepada anda semua kalau kau nak tahu apa ceritanya, iaitu kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dan Ratu Balqis. So, perkenalan dulu. Nabi Sulaiman alaihissalam ialah putera Nabi Daud alaihissalam. Baginda seorang yang pintar sejak kecil lagi. Nabi Daud alaihissalam selalu membawa Nabi Sulaiman alaihissalam ke balai tempat menjalankan pentadbiran negara. Hebat kan? Okey. So, apabila mencapai usia 100 tahun, Nabi Daud alaihissalam wafat. Lama kan semuanya? Sampai 100 tahun. Kita pun tak tahulah sampai ke tidak kan? Okey, teruskan. Nabi Daud alaihissalam menyerahkan kerajaan Bani Israel kepada anak dia baginda Nabi Sulaiman alaihissalam. Okey, itu sama cerita. Nabi Sulaiman alaihissalam dilantik menjadi raja Bani Israel, menggantikan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Sulaiman ni bukan jadi raja kepada manusia sahaja, malahan dia menjadi raja kepada jin dan haiwan. Baginda juga memahami bahasa haiwan. Kat sini ada tak siapa-siapa yang boleh faham bahasa haiwan? Subhanallah, hebat sungguh kan? Nabi Sulaiman alaihissalam adalah raja yang paling hebat di dunia. Baginda memerintah kerajaan yang besar. Okay? Nabi Sulaiman alaihissalam memerintah tidak sahaja negeri Arab, tetapi Israel, Parsi, Rom dan Habsyah. Wah, banyak kan? Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam cairan tembaga di bawah tanah. Okey. Cairan tembaga ini digunakan Nabi Sulaiman alaihissalam untuk mendirikan rumah dan bangunan di Baitul Maqdis. Okey. Antara tentera haiwan Nabi Sulaiman alaihissalam ialah kaum burung. Antara burung itu adalah hudhud. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman alaihissalam memeriksa. Nabi Sulaiman ni dia memeriksa pembarisan burung-burung. Okey, baginda mendapati hudhud tidak ada dalam perbarisan. Maksudnya dia tak ada lah dalam perbarisan antara semua burung tu kan. Jadi Nabi Sulaiman alaihissalam ni merasa sangat murka kepada hudhud. Baginda menunggu hudhud pulang untuk dihukum. Kemudian hudhud pulang lalu hinggap di hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam. Hudhud berkata, Saya terbang jauh menemui sebuah kerajaan yang diperintah oleh Ratu Balqis. Ratu Balqis dan rakyat menyembah matahari. Mendengar cerita hudhud itu, Nabi Sulaiman alaihissalam yang tadi nak menghukum pun terus memaafkan hudhud. Okey, seterusnya Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan hudhud membawa sepucuk surat. Surat itu hendaklah diberikan kepada Ratu Balqis. Hudhud terbang membawa surat Nabi Sulaiman alaihissalam. Ratu Balqis
membaca surah itu dan berasa takut. Ratu Balqis menghantar utusan dan hadiah yang banyak kepada Nabi Sulaiman AS. Nabi Sulaiman AS enggan menerima hadiah itu. Baginda mahu Ratu Balqis menghadap baginda. Nabi Sulaiman AS tahu Ratu Balqis akan datang ke istana untuk menghadap baginda. Nabi Sulaiman AS mahu memindahkan singgasana Ratu Balqis ke istana baginda. Tidak berapa lama kemudian singgasana Ratu Balqis tiba di istana Nabi Sulaiman AS. Ratu Balqis saya sesama sebenarnya. Ratu Balqis tiba di istana Nabi Sulaiman AS. Dia hairan bagaimana singgasananya ada di istana itu. Dia rasa hairan. Kemudian Nabi Sulaiman AS berkata kepada Ratu Balqis sambil menunjuk ke arah singgasana, "Serupa inikah singgasanamu?" Ratu Balqis menjawab, "Seakan-akan." Maknanya macam hampir sama lah. Apabila sampai ke suatu ruang, Ratu Balqis melihat di lantai seperti ada air. Sebenarnya itulah kehebatan lantai istana Nabi Sulaiman AS. Sekarang akhirnya Ratu Balqis ni tahulah betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Ratu Balqis, sebab dia boleh tengok lantai Nabi Sulaiman tu macam ada air. Hebat kan? So sekarang kita masuk ke kosakata. Mesti kau ngadres kan, ada perkataan yang korang tak tahu. So yang pertama, nanti kita pergi ke moral of the story ya. Dia punya ni berbuat baiklah jasa kepada negara. So kita kena berbuat baiklah kepada negara. Bila kita buat baik, nanti semua rakyat akan tabi'lah kasih kepada kita. So kita akan bagi ke kosakata. Yang pertama, pintar. Apa maksud pintar ni? Pintar ni ialah cerdik. Cerdik ni macam kita pandai dalam kelas kan. Kedua, pentadbiran, pengurusan. Pentadbiran negara ni maksudnya dia menguruskan negara tu, mengurniakan, memberi. Maksudnya memberilah. Hinggap maksudnya singgah. Nikmat maksudnya pemberian. So nikmat ni pemberian Tuhan lah. So itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Saya harap perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada anda semua. So korang semua jangan lupa untuk komen, share, like dan subscribe. Semoga korang semua tidak ketinggalan untuk video-video yang akan datang. So itu saja. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Action record.